Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan salam sejahtera. Tolong buka ke Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, terlaksanalah kehendakmu di bumi sebagaimana di syurga. Ini adalah ajaran Yesus tentang doa. Ini setiap kali kita berdoa, doa Tuhan, kita kata datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Ini dunia ini telah dicipta oleh Allah. Segala-gala yang ada di dalam dunia adalah ciptaan Allah. Kalau dunia ini adalah ciptaan Allah, mengapa kita nak berdoa datanglah kerajaanmu? Ini kita lihat dalam perjanjian lama, kejadian selepas Allah telah mencipta dunia dan segala-galanya, Allah telah memberi manusia kuasa untuk menguasai ikan dan binatang liar. Dan selepas Allah telah mencipta semua suasana di kebun Eden, semua pun dah selesa. Tak ada orang yang tak ada penyakit, tak ada maut. Semua pun dah damai. Tiba-tiba ada sesuatu yang berlaku. Kita tak tahu bila ini berlaku. Di syurga, kita baca ada satu pemberontakan, revolt. Ini malaikat Lucifer. Dia telah dalam hati tak tahu dari mana dia dapat ini idea. Dalam hati dia kata, saya nak jadi Allah. Saya nak naik ke takhta Allah. Bila Allah tahu, dia terus membuang Lucifer dari syurga. Dan kita baca 1/3 malaikat telah mengikut Lucifer. Mereka pun datang ke dunia, bumi. Mungkin dalam hati Lucifer, kalau saya tak boleh jadi Allah di syurga, kalau saya tak dapat menerima penyembahan manusia, biarlah saya pergi ke bumi. Dan dia pun datang. Dan dia telah cuba melalui pencobaan. Satu hari Adam dan Eva, mungkin mereka jalan-jalan. Allah telah memberitahu kepada mereka kalau mereka boleh makan buah dari mana-mana pokok, kecuali satu pokok yang di tengah-tengah kebun. Mungkin bila mereka sampai, mereka dekat tu pokok, mereka dengar satu suara. Itu adalah suara iblis. Pencobaan. Dia jemput Eva, makanlah. Kalau kamu nak tahu semua atau cerita, baca Kejadian 3. Dan Eva pun nampak, wah, ini buah cantik, mungkin rasa pun dah sedap. Dia pun terus ambillah buah itu dan dia terus makan. Dan selepas itu dia pun telah beri kepada suaminya. Mereka dua-dua makan. Bila mereka ambil dan makan, mereka bukan saja melanggar perintah Tuhan, mereka pun telah hilang kuasa yang diberi kepada mereka oleh Allah untuk menguasai penciptaan Allah. Macam mereka telah jual
kuasa itu kepada iblis. Sebab mereka telah dengar dan mereka telah buat apa yang disuruh oleh iblis. Sekarang mereka telah jadi hamba kepada iblis. Dari masa itu mungkin iblis pun dia ini kita ingat dalam hati. Dalam hati. Mungkin dia rasa sekarang sayalah raja. Ini dunia ini adalah hak milik saya. Ini dalam hati dia, mungkin dia rasa macam itu kan. Mungkin dia rasa semua kerajaan-kerajaan di dunia bumi ini adalah hak milik dia. Semua kekayaan adalah hak milik dia. Dialah raja. Walaupun dia terdapat jadi raja di syurga, halal di syurga, di bumi, sekarang manusia akan menyembah dia. Kita tahulah ada orang yang kita baca dalam Matius 4. Ini apa yang dia rasa. Matius 4 ayat ini adalah pencobaan. Okay, ayat 8. Iblis membawa pula Yesus ke atas gunung yang amat tinggi, lalu menunjukkan kepadanya semua kerajaan di dunia serta kemuliaannya. Kata iblis kepada Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Tengok, dia kata ni semua ini akan kuberikan kepadamu. Apa maksudnya? Dia ingat sekarang semua yang di dunia adalah hak milik dia. Oleh itu dia ada kuasa untuk memberi itu kepada sesiapa yang dia pilih. Dia kata, Yesus, kamu sujudlah, sembah, saya akan bagi. Tapi kita baca dalam Mazmur 24 ayat 1. Bumi dan segala isinya milik Tuhan. Dunia dan semua yang mendiaminya kepunyaannya. Tengok. Apa yang iblis kata? Kalau kamu sujud dan sembah, saya akan bagi segala ini. Itu bukan hak dia, tapi dia menganggap ini adalah hak dia. Sebab Adam dan Eva telah mendengar, telah menjual kuasa yang diberikan kepada mereka oleh Allah bila mereka langgar perintah Tuhan di kebun Adam di Eden. Tapi Alkitab banyak terang. Pari akan ulang ni bumi dan segala isinya milik Tuhan. Ini adalah pari kata ni bila kita doa. Ini doa Tuhan. Ini ayat. Datanglah kerajaan-Mu. Ini adalah doa peperangan rohani. Bukan ini satu doa yang biasa. Bukan ini satu doa untuk menghampun. Ini bukan doa untuk makanan. Bila saya kata datanglah kerajaan, apa yang saya kata? Tuhan, saya percaya dunia ini adalah hak dunia, hak Allah. Ini adalah hak milik Allah. Tapi dunia ini macam mereka telah jadi hamba kepada iblis. Dunia ini macam dikuasai oleh iblis. Saya baca kan, iblis kata ini adalah hak saya boleh bagi kepada kamu kalau kamu sujud dan nak sembah. Kita berdoa. Ini yang bila kita berdoa ni datanglah kerajaan. Ini saya kata ni itu peperangan rohani. Ini adalah kita lihat setiap hari. Yang kadang-kadang kita tak rasa. Ada orang yang kata, tak ada iblis lah. Ini hanya dalam fikiran kamu saja. Mana ada iblis? Mana ada roh jahat? Tapi kalau kamu percaya Yesus, kamu percaya apa yang kita baca dalam Alkitab, iblis ada. Dan ini pertempuran ini berlaku setiap hari. Di mana roh jahat nak
terus mengkuasai dunia ini. Dia nak mengkuasai setiap manusia yang hidup dalam dunia ini. Dia nak jadi Tuhan kepada mereka. Tapi kita berdoa, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Dan kita baca dalam Matius 4:17. Matius 4:17. Yesus pun mula menyampaikan perkabarannya, bertobatlah kerana kerajaan syurga hampir tiba. Inilah bila sebelum Yesus mula pelayanannya, dia mula bertobatlah. Dan kita baca dalam Matius 12. Matius 12. Okay, mari akan baca untuk kamu. Ini adalah Yesus dan Beelzebul. Ini sebab Yesus telah membebaskan, telah menyembuhkan. Ayat 22. Setelah itu seorang yang buta dan bisu kerana dirasuk roh iblis dibawa kepada Yesus, lalu disembuhkannya. Ini istilah sembuhkan, atau istilah membebaskan orang itu dari kuasa roh jahat. Okay, yang telah menjadikan dia buta dan bisu. Tiba-tiba orang kata, wah ini bukan dengan kuasa Allah, bermacam-macam. Kalau kamu nak baca Matius 12 ayat 2 dari ayat 22. Pada akan baca ayat 28. Tetapi jika aku menghalau roh-roh iblis dengan roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah bertapak dalam kalangan. Yesus kata ini, kalau saya telah menghalau roh jahat itu, dengan roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah, iaitu kerajaan Allah sudah sampai. Yesus kata kerajaan ini bab 4 tiba, sekarang sudah sampai. Ini kerajaan Tuhan ada, kita ada gereja, kita ada pengikut-pengikut Yesus yang setia kepada dia. Dan kita juga ada roh jahat. Kita tahu dunia ini adalah hak milik Allah. Tapi roh jahat kata bukan. Ini adalah hak milik saya. Walaupun dia sudah dikalahkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, tapi dia masih aktif. Itu yang kita baca dalam 1 Petrus 1 Petrus 5:8. Kawallah dirimu dan berwaspadalah kerana musuhmu iblis merayau. Bukan dia tak ada. Bukan dia sudah pindah pergi ke tempat yang lain. Dia kata ni musuhmu iblis merayau seperti singa yang menggaul mencari mangsa. Oh, dia sangat aktif. Itu yang kita baca dalam Ayub. Allah tanya, dari mana? Dia merayau di seluruh dunia. Tak payah naik mana-mana flight. Dia merayau-rayau, dia cari mangsa. Oleh itu kita tahu kita sedang kita dalam peperangan. Kita dengan kekuatan diri sendiri, kita tidak boleh melawan tu roh iblis. Oleh itu kita berdoa, Tuhan Allah, kami berdoa supaya datanglah. Kami tahu kerajaan Tuhan ada dalam dunia ini. Kita nak lihat sepenuhnya. Walaupun kerajaan Tuhan ada sekarang, Yesus kata sudah sampai. Tapi bukan sepenuhnya. Oleh itu kita masih dalam pertempuran, peperangan dengan roh jahat. Itu yang kita baca dalam Efesus 6. Saya akan baca untuk kamu ayat 12. Ini kerana kita berlawan bukan dengan darah dan daging, tetapi dengan para penghulu dunia daripada kegelapan zaman ini, para pemerintah dan penguasanya dan tentera roh iblis di udara. Paulus telah tulis peperangan kita bukan lawan dengan manusia yang lain, tapi kita sedang berlawan dengan kuasa dari kuasa kegelapan.
Oleh itu pertempuran ini, peperangan ini masih berlaku. Dan kita baca juga dalam Koloses. Pada akan nak baca untuk kamu ayat 13. Dia telah melepaskan kita daripada kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak Allah, anak yang dikasihinya. Melalui dialah kita ditebus dan mendapat pengampunan dosa. Maknanya, sebelum kita mengenal Yesus, ini Alkitab. Ini tak kisah apa kamu percayalah. Ini adalah ajaran Alkitab. Sebelum saya mengenal Yesus, sebelum saya menerima Yesus sebagai juru selamat, sebelum saya menerima Yesus sebagai Raja Tuhan saya masih dalam kegelapan. Bila saya menerima Yesus, bila saya mengaku Yesuslah Tuhan saya, bila saya serahkan kehidupan itu, kerajaan Allah mesti mula dari kehidupan saya. Bila saya kata, datanglah kerajaanmu, Tuhan, kamulah Raja untuk kehidupan saya. Kamulah Tuhan, sayalah hamba kamu. Itulah maknanya bila saya kata, datanglah kerajaanmu. Ini kerajaan Tuhan mesti mula dari diri sendiri ya. Di sini dia kata ni, bila kita mengaku Yesus dan kita diselamatkan, kita dipindah ke dalam kerajaan Allah. Oleh itu ada dua kerajaan. Satu, roh iblis dia kata ini adalah kerajaan saya. Dunia ini adalah hak milik saya. Tapi Alkitab kita tahu dunia ini sepatutnya adalah hak milik Yesus. Dan Yesus pun telah datang untuk merampaskan kuasa. Dia telah merampaskan kuasa dari roh jahat. Dan kata ini adalah dunia saya. Tapi dia masih berlawan. Dia masih merayap-rayap. Dia sedang cari mangsa. Dan kita baca, kita datanglah kerajaanmu. Walaupun kita belum nampak sepenuh, kita tahu kerajaan Tuhan sudah sampai di sini. Suatu hari dia akan datang dengan sepenuhnya. Apakah tanggungjawab kita? Kita boleh berdoa. Kita boleh berdoa. Ini kita berdoa saja tak cukuplah. Ini kalau seorang datang, dia kata ni, saya lapar. Janganlah kata, mari saya berdoa untuk kamu. Bukan. Kalau dia lapar, kita mesti buat sesuatu lah. Kita mesti bagi dia makanan lah. Betul. Macam tu kalau kita tahu ada pertempuran yang sedang berlaku, apa yang kita harus buat? Bukan saja berdoa untuk kedatangan dan kerajaan Allah. Kita mesti jadi alat dalam tangan Tuhan. Pari kata, kita tak boleh lawan dengan roh iblis. Kita tak ada dengan kuasa sendiri, kita tak boleh lawan. Hanya dengan kuasa Roh Kudus, hanya di bawah pimpinan Yesus Kristus, kita boleh lawan. Sebab Yesus yang telah mengkalahkan dia. Oleh itu kita mesti bekerja sebagai hamba-hamba untuk memberitakan berita baik ini kepada orang yang masih di bawah kuasa roh jahat. Itu yang kita baca Lukas 4 18. Saya akan baca untuk kamu. Mengapa Yesus datang? Okey, mengapa Yesus datang? Roh Tuhan ada padaku, kerana dia telah memilih aku untuk mengkabarkan berita yang baik kepada orang miskin. Berita baik kepada orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk mengumumkan pelepasan kepada orang tawanan, penyembuhan kepada orang buta, pembebasan orang yang tertindas. Itulah tujuan Yesus datang. Itulah kerajaan Tuhan. Untuk membebaskan kita, untuk membawa damai, sejahtera ke dalam kehidupan dunia ini. Oleh itu kita mesti bersedia untuk bekerja, untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan, untuk memberitakan berita baik tentang Yesus Kristus kepada orang yang belum kenal Yesus. Ini kadang-kadang kita hanya berdoa. Macam orang tak ada makan, kita berdoa untuk mereka, tak cukup.
Kadang-kadang ini juga adalah tanggungjawab gereja. Kita mesti gunakan resource, tak kisah apa saja, untuk memberitakan berita baik ini kepada orang yang belum mengenal, orang yang masih dalam tawanan roh jahat. Kadang-kadang saya perasalah nasib Yesus belum sampai lagi ya. Kalau Yesus dah sampai, banyak gereja dalam masalah. Mungkin Yesus akan tanya, saya telah memberkati kamu. Apa yang kamu telah gunakan? Mengapa kamu telah menggunakan duit, wang yang saya telah bagi kepada kamu melalui persembahan, persepuluhan? Apa yang kamu telah gunakan wang itu? Bila kita memberi persembahan, persepuluhan, mengapa? Sebab kita nak gunakan wang itu untuk kebangkitan kerajaan Tuhan, bukan untuk disimpan. Kadang-kadang orang kata untuk musim hujan. Siapa yang Yesuslah yang berkuasa, bukan? Mengapa kita takut untuk musim hujan? Kita mesti gunakan semua resource yang kita ada. Kita tak tahu bila Yesus akan datang. Oleh itu, bila Yesus datang, kita mesti berdiri di hadapan Dia dan kata, Tuhan, saya telah menggunakan semua resource yang kamu telah beri kepada saya untuk memberitakan berita baik, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk menjadi berkat kepada orang yang dalam bawah kuasa, supaya mereka akan dibebaskan dari kuasa roh jahat. Oleh itu kita berdoa saja tak cukup. Kita tahu kerajaan ini adalah pertumbuhan. Ini bila saya berdoa. Bila saya berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Ini adalah doa peperangan rohani, spiritual warfare prayer. Dan saya sendiri yang pertama, saya mesti mengaku Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Kerajaan Tuhan mesti ada dalam hati saya, dan dari hati saya boleh keluar. Orang mesti tengok kerajaan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan yang kedua, pertempuran ini masih berlaku. Ini roh jahat, iblis dia merayap-rayap. Oleh itu, ada yang ramai masih di bawah tawanan roh iblis. Mereka tak nak mengaku Yesus sebagai juru selamat. Mereka lebih bersuka hidup dalam dosa-dosa mereka. Ada yang hidup dalam ketakutan. Mereka masih adalah tawanan roh iblis. Oleh itu kita berdoa, Tuhan, gunakanlah saya, gunakanlah gereja saya, gunakanlah kami, supaya kami boleh jadi alat dalam Tuhan, dalam tangan Tuhan, supaya kita boleh gunakan semua resource yang kami ada untuk kebangkitan, untuk kedatangan kerajaan Tuhan ke bumi ini. Tuhan memberkati kamu, supaya kamu boleh rasa kerajaan Tuhan dalam kehidupan kamu. Dan sebab kamu boleh rasa kerajaan Tuhan, biarlah orang yang lain juga rasa kerajaan Tuhan melalui kehidupan kamu. Tuhan memberkati kamu. Datanglah kerajaan-Mu. Satu doa peperangan rohani. Tuhan memberkati kamu. Anak Roh Kudus. Amin.